berubah keadaan lah. Ada kalanya setengah tu menikah dia pergi duduk rumah suku. Ada kalanya mati, tak ada, kurang lah. Ada kalanya pergi perang kau, tinggal tempat tu gila ya. Itu keadaan Ahlus Suffah ini. Ataupun Nabi SAW hantar puak-puak dia pergi ngajar mana-mana ke, jadi kurang. Sebab tu jadi tidak tetap. Ashabus Suffah. Dan termasuk dalam Ashabus Suffah ni Abu Hurairah. Abu Hurairah tu pun Ashabus Suffah juga. Puak-puak ni sesak tu sesak sungguh lah, sehingga makanan tak ada, lapar ke bulu rebah pesat Abu Hurairah. Lapar, tapi duduk situ belajar dengan Nabi SAW, tak tinggal. Hak mana ngapa Quran tu ngapa Quran, hak mana tu ayat Quran Nabi ayat tu hafal lalu. Hak turun dah semasa di Mekah dulu, belajar dengan sahabat-sahabat yang lain, hafal. Lagu itulah keadaan demon ni, tak ada buat kerja lain. Lepas tu duduk ibadat. Perlu perang pergi perang, perlu tolong orang tolong. Begitulah. Pernah satu kali dalam keadaan susah, Nabi SAW kata, sesiapa yang ada makanan pada dia untuk 2 orang, dia buat kelik lah orang yang ketiga, biar jadi 3 orang. Itu yang betulnya. Bukan buat kelik salah satu. Kalau salah satu mana buat kelik 3 orang jadi 5. Dah, tidak lagu tu. Buat kelik seorang. Nabi SAW faham, tak selah dia siapa hak lain tu pun jadi lapar, tuan rumah tak sih. Dia tak sih lagu tu. Nak tolong-tolong pun pada-pada lah. Hak mana kira-kira cukup dah. Cuma nak kata kenyang benar tu dah. Pasal apa? Ada orang lain seorang tambah gitu. Tapi nak kata makan sikit pun dia tidak buat lagu tu. Dia tidak buat lagu tu dengan sahabat-sahabat dia. Bawa alik seorang. Sesiapa yang ada makanan untuk 4 orang, dia buat kelik yang kelima. Atau kalau berasa lebih sikit, bolehlah cukup untuk 6 orang, dia nak buat kelik 6 orang, boleh juga. Tapi janganlah ramai sangat sampai keluarga sendiri tu kelaparan. Jangan gitu. Itu cara Nabi SAW. Abu Bakar buat kelik 3 orang, dia kata. Nabi SAW buat kelik 10 orang. Wakil 10 orang, boleh jadi kira-kiranya makanan di rumah dia ada lebih banyak nak banding dengan rumah orang lain. Ataupun maksud dia isteri dia tu kan ramai, setiap rumah tu ada makanan. Dia wakil rumah ni, bolehlah tambah seorang-seorang tu. Gitu. Abu Bakarnya wakil 3 orang. Pasal apa? Pasal rumah kami ada 3 orang. Saya, kata Abdul Rahman, ayah saya Abu Bakar, dan mak saya 3. Jadi 3 orang wakil. Gitulah. Perawi kata saya tidak pasti, adakah dia kata bini saya, mana Abdul Rahman ni pada ketika tu ada bini dah. Dan khaddam ni berkongsi di antara rumah dia dengan rumah Abu Bakar. Khaddam, bukan kata rumah dia suku, rumah Abu Bakar suku, dah. Ada kalanya khaddam ni khidmat sini, ada kalanya khidmat sini. Khaddam tu kira-kiranya hamba saya ke, ataupun tidak dalam bentuk hamba sahaya, khaddam saja. Tidak semesti khaddam yang hamba, orang yang bersedia untuk berkhidmat untuk seseorang. Tetapi khaddam ni dia berkhidmat kongsi antara rumah Abdul Rahman dengan rumah Abu Bakar. Abdul Rahman royak, dia kata biasa Abu Bakar ni kak pergi duduk dengan Nabi SAW. Dia akan duduk di sana, pergi awal petang, balik tengah malam. Lagu itulah kebiasaan dia. Dia makan sana, dia balik tu lepas sembahyang Isya, lama duduk, apa-apa keperluan lah, bincang dengan Nabi SAW. Sampai Nabi mengatur, dia balik. Gitulah keadaannya. Jadi dalam riwayat yang ringkas ni, kalau kita gabungkan dengan hak tadi, dia royaknya lah ke mana? Abu Bakar pesan kepada Abdul Rahman, jagalah, tengoklah, uruslah tetamu kita ni. Ayah nak pergi sana, nak pergi masjid lah, masjid Nabi ni. Dia pergi. Bila balik, bini dia kata apa lambat sangatnya. Pasal dia rusing ni, tetamu ni duduk letak atas Abu Bakar, kalau selagi tuan rumah tak gelik tak si makan. Wah, lagu mana? Abu Bakar sudah suruh dah, nanti dia marah pula. Lepas tu laparlah tetamu. Lagu ni kau yang dikehendakinya, suruh aklik tu boleh jadi dia lapar benar dah.
Lepas tu tunggu pula sampai tengah malam. Apa yang lambat sangat kelik ni? Dia kata apa tak boleh makan lagi kau? Maknanya kita faham di sini, seseorang tuan rumah dia boleh tinggal rumah dia. Boleh tinggal rumah dia walaupun ada tetamu, sekiranya ada orang yang boleh menguruskan tetamu. Tidak kata kalau tetamu kita tak boleh pergi mana. Tidak lagu tu. Ada urusan hak semoleknya. Kalau moleknya, kalau kita boleh urus layan sendiri, kita layan. Tapi boleh jadi kita ada kerja lain kan, kerja lain yang lebih penting. Kalau ada kerja lain yang lebih penting, kita boleh tinggal kepada orang lain. Misalnya dalam kisah ni, Abu Bakar dia sangat tahulah caranya, cara Nabi. Dia begini, Nabi SAW pun tak nak tegur apa. Tahu dah orang ni buat kelik, orang ni buat kelik. Tapi dia tidak tanya, dia tidak kata apa-apa. Mu tinggal tetamu, tak ada. Kesimpulannya boleh buat gitu. Bila balik dia tanya. Lepas tu supaya kita kata tak dilah. Keluarga dia kata kita sudah hidan dah, widah makan tak usah makan. Lepas tu Abdul Rahman pula lagi. Maknanya ayah dengan anak, ayah dengan anak ni walaupun sudah besar, sudah nikah dah anak, dia boleh lagi ajar adab, dia boleh lagi berkerah dengan anak dia, boleh. Tapi tak saya juga kerah sama. Ini tidak kerah sama. Ini pasal apa dia sedih lah. Tetamu ni masa ketika awak balik boleh jadi lapar dah. Ni sampai tengah malam lapar benar lah, nyayuk lah. Waktu dia naik angin tu marah ke anak dia. Tak apa marah kepada anak dia. Tidak kata ada dia menikah kita tak sah lah, tak sah tegur, ikut dia lah, dia salah. Tidak gitu. Anak walaupun sudah besar, sudah tua, sudah menikah dah pun, kalau salah boleh tegur. Tegur tu kasar sikit daripada orang lain, tak apa. Kalau orang lain mungkin kena beringat sikit. Anak ni boleh. Tapi kalau boleh kita sabar tidak dengan cara lagu tu, boleh diurus dengan cara lagu lain, tak apa. Nak royak je kalau sampai peringkat tu pun tak apa dengan anak ni. Sebab ia termasuk dalam mesra lagu tu. Kalau kita segan dengan orang kan, kita tak apa tegur. Kalau kita tidak segan, kita tegur, kita kata, kita anggap dia bukan orang lain. Tapi kalau kita anggap orang lain, tidak mudah nak tegur, nak kata-kata, nak luahkan perasaan. Tidak mudah. Ini makna anak tidak orang lain. Dia nak tegur, nak kata, dia kata. Sayyidina Abu Bakar yang dikatakan waliullah, wali Allah, bukan makna waliullah ni senyap, tak kecek derah dah. Kalau kita perhati sini, Sayyidina Abu Bakar fajadda'a wa sabba, kata macam-macam, habis cuah habis. Cuah habis kita kata. Kalau kita tengok sini, mana dia berkasar tu, boleh berkasar. Dan ini tidak menjejaskan maqam seseorang. Tidak kata orang yang dikasihi oleh Allah SWT ni dia tak ada lembut sama, tidak gitu. Bahkan ada kalanya kasar tu perlu lagu tu. Dia pun kata kulu la hani'an, maka tak sedap dah lah. La hani'an tu mana tak sedap dah lah. Dah moga lewat gini semua. Kalau kita kata tak dipanah, sejuk tak sedap dah lah. Setengah-setengah makanan tu sejuk tak apa lagi, setengah-setengah makanan dah sejuk tak sedap langsung. Tak ada dah lah sedap dia tu, tak sedap lah. Itu maksud dia. Makanlah, tak sedap dah lah. So lagi, semoga tak sedap. Apa yang buat lagu tu? Memang tak sedap. Memang tak sedap sungguh pun. Kalau dah lewat kan, dia pun bersumpah tak boleh makan. Lepas tu ini reka-reka cerita. Kalau kita campur dengan kemudian, bila Abu Bakar dulu start, dia mau tu sumpah tak boleh makan juga. Bila Abu Bakar makan jamuh, dia sebut, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia start makan. Dia langgar adalah sumpah dia. Kesimpulannya Nabi SAW pujikan dia, merasa, dia kata dia mau tuju katanya. Maknanya tuan rumah tak balik tak boleh makan. Dari satu segi kenapa jauh kan. Lepas tu dia tidak melanggar sumpah dia. Sebab bila saya makan, sebab dia kaitkan dengan saya, kami tak akan makan selagi tuan rumah tak makan. Bila tuan rumah makan, kalau dia bersumpah pun tidak langgar sumpah, orang panggil.
Kalau baru langgar sumpah, kalau tuan rumah tak makan pun dia makan.